TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang sedang menonton maupun ada guru-guru yang sedang menonton. Saya ucapkan selamat menonton hari ini. Sukses SPM 2021. Apa khabar semuanya? Saya harapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan juga bersemangat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran kita, saya paling suka nak ingatkan sebab ini adalah perkara penting. Kita kena sentiasa jaga apa? Jaga SOP sebab kita belum menang lagi. Okey, yang pertama, kita kena pakai pelitup muka dengan kemas. Tutup hidung dengan mulut kita dengan rapi. Kemudian, jaga jarak kita sekurang-kurangnya berapa? 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa rajin. Rajin cuci tangan menggunakan sabun. Kalau tak ada sabun, nak buat apa? Sentiasa bawa gel sanitasi tangan bersama anda ke mana sahaja anda berada. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, nampak hari ini Abang Muhsin dalam Sukses SPM 2021 hari ini pakai baju Melayu. Cuma tak bersongkok je. Nak pergi kenduri ke? Bukan. Tapi ada sebabnya. Ada kena mengena dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, semua tak sabar-sabar kan? Tapi kalau nak belajar mesti ada guru. Apa kata? Kita kenal dulu guru kita. Jom kita saksikan profil guru untuk hari ini. Ya, itu dia guru yang bersama dengan saya hari ini, Cikgu Sobariah. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu berbaju biru, saya berbaju hijau. Umpama hutan dan juga langit, Cikgu. Macam mana, Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Okey, kalau Cikgu sihat, saya pun rasa bersemangat. Cikgu rasa semangat, saya pun rasa semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Baiklah, Cikgu. Saya nak tanya Cikgu, apakah yang akan kita belajar, Cikgu? Saya pakai baju Melayu. Lepas tu kita nampak ada patung-patung kat sini mengenakan baju-baju yang tradisional, Cikgu. Saya juga pakai baju tradisional. Cikgu juga pakai baju tradisional. Baju kurung pesak buluh. Pesak buluh? Ya. Mungkin ada informasi yang Cikgu ingin kongsikan dengan murid-murid kita di rumah tentang pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang baju kurung, maafkan saya. Hari ini kita akan belajar tentang pakaian tradisional. Okey. Pakaian tradisional yang kita akan belajar pada hari ini yang di Malaysia. Jadi apa yang kita nampak, sentiasa betul? Nampak di Malaysia. Terutamanya pakaian ini dipakai pada perayaan-perayaan penting. Okey. Itulah dia. Mungkin murid-murid kat rumah, hari ini hari raya ke? Nampak kita cikgu berbaju kurung, saya berbaju Melayu. Tapi tidak. Baiklah, Cikgu. Saya lupa. Tadi kita dah ingatkan murid-murid di rumah tentang penjagaan SOP. Ada baiknya kita di sini jaga jarak kita. Dan juga di sini ada gel sanitasi tangan. Saya akan sanitasi tangan saya terlebih dahulu. Kemudian, silakan Cikgu. Okay. Cikgu pula sanitasi tangan Cikgu. Okey, ini kerana kita ingin menjaga SOP yang telah ditetapkan. Baiklah, Cikgu. Cikgu dah bagi penerangan tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Tak lengkap kalau sekiranya tak ada murid-murid dengan kita, Cikgu. Okey. Apa kata kita panggil murid-murid kita hari ini? Okey, saya mulakan. Ada 2 sekolah, Cikgu, hari ini? Ya, betul. Okey, SMK Datuk Syed Ahmad Kedah. Yang pertama, kita ada B. Jian Yi. Okey, B. Sila perkenalkan diri anda. Sejahtera, nama saya Begini. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad. Cita-cita saya nak jadi pattern maker. Ya, itu dia. Kemudian kita ada Iman Sufia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Iman Sufia binti Ismail daripada SMK Datuk Syed Ahmad. Cita-cita nak menceburi bidang usahawan dalam fashion. Amin. InsyaAllah berjaya. Kemudian kita ada Nur Izuna. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izuna binti Zulkifli dari SMK Datuk Syed Ahmad Kedah. Cita-cita saya ingin membuka butik pengantin.
Boleh cikgu, saya boleh tempah dah. Kemudian kita ada Siti Zuraida. Hai, nama saya Siti Zuraida binti Sadun. Cita-cita saya daripada sekolah SMK Datuk Syed Ahmad Kedah. Saya nak jadi seorang usahawan. Saya dah nak menguruskan perniagaan yang berkaitan dengan pakaian tradisional. Ya, itu dia. Ada kena-mengena cikgu dengan tajuk pelajaran kita hari ini. Kemudian daripada sekolah yang seterusnya, SMK Tunku Seri Indra Putra Kedah. Kita ada 2 orang. Siti Husna, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Husna binti Abdullah dari sekolah SMK Tunku Seri Indra Putra Kedah. Cita-cita saya sebagai usahawan pereka fashion yang berjaya. Ya, itu dia. Semuanya ingin menjadi usahawan pereka fashion ya cikgu. Kemudian yang terakhir kita ada Nur Anis Natasha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Anis Natasha. Saya daripada sekolah SMK Tunku Seri Indra Putra Kedah. Cita-cita saya menjadi seorang usahawan fashion. Okey, itu dia cita-cita murid-murid kita. Abang Muhsin harapkan semua cita-cita anda akan tercapai. Baiklah cikgu, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, apa kata kita berehat seketika, kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, bertemu kembali. Hari ini saya Muhsin Nazli akan menemani murid-murid dalam Sukses SPM 2021. Hari ini kita belajar mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Tajuknya pakaian tradisional. Kalau dengar pada tajuk saja, kita nampak murid-murid yang ada dengan kita semuanya mengenakan pakaian-pakaian tradisional. Bukan saja saya, tapi murid-murid di rumah pun bersemangat cikgu untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan cikgu, kongsikan pembelajaran kita untuk hari ini. Okey. Saya teruskan ya. Terima kasih. Okey, hari ini kita akan belajar, tajuk kita pada hari ini ialah pakaian tradisional. Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar tentang sejarah pakaian tradisional. Kemudian murid perlu menyediakan pakaian tradisional yang dimintalah untuk dalam buku teks kita akan sediakan 5 pakaian tradisional. Okey, 5 tu nanti kita akan belajar. Okey, tapi cikgu sebelum tu, saya nak murid-murid yang ada dengan kita ni bersemangat. Saya nak tanya pendapat mereka lah cikgu tentang tajuk. Tajuk kita hari ini pakaian tradisional. Kita nak tahu apa pendapat murid-murid di rumah. Kita mulakan dengan B. Jian Yi. Silakan B. Jian Yi. Apakah pendapat anda tentang tajuk hari ini pakaian tradisional? Pada pandangan saya, tajuk ini memberikan peluang kita mengetahui pakaian tradisional setiap kaum di Malaysia. Ya, itu dia. Saya dengar dialek Kedah dan saya rindu nak balik kampung, cikgu. Okey, kemudian kita ada Iman Sufia. Silakan Iman. Pada pandangan saya dapat belajar pakaian tradisional kaum-kaum lain dekat Malaysia ni. Ya, itu dia. Dapat belajar pakaian tradisional kaum-kaum lain juga. Dan yang terakhir, kita minta pendapat daripada Nur Izuna lah. Silakan Nur Izuna. Bagi saya bangga kerana dapat belajar menjahit pakaian tradisional ini. Sebab selama ni saya hanya memakai pakaian yang ditempah sahaja. Ya, itu dia. Baiklah tu pendapat daripada murid-murid kita, cikgu. Silakan cikgu, teruskan. Okey, terima kasih. Okey, yang pertama kita belajar tentang sejarah lah. Boleh. Sebelum kita mulakan apa-apa, kita belajar tentang sejarah. Okey, baju kurung. Baju kurung yang kita nak belajar hari ini ialah baju kurung pesak buluh. Okey, dia terkenal dalam Malaysia ni, kita ada banyak negeri-negeri yang ada baju kurungnya tersendiri. Contohnya baju kurung Kedah, baju kurung Johor. Jadi hari ini kita nak baju kurung Perak pun ada. Jadi hari ini kita nak belajar baju kurung pesak buluh. Baju kurung pesak buluh ni memang terkenal lah di Malaysia. Okey, sekarang ni kita tengok ciri-ciri yang ada pada baju kurung. Okey, cikgu bawa kita ke. Ya. Okey, kita tengok. Ini baju kurung. Okey, tengok sini ya. Okey.
Ini baju kurung pesok buluh. Apa yang dimaksudkan dengan pesok tersebut ialah dia ada pesok di sebelah kiri dan kanan pakaian ini. Okay. Pesok tu yang mana cikgu? Pesok ni macam ni. Dia ada 2 kepingan di sini. Okey, faham. Okey, 2 kepingan. Ini yang dinamakan pesok. Okey, ciri-ciri baju kurung tradisional yang kita akan buat ni, dia ada tulang belut. Di sini tulang belut. Tetapi pelajar sekarang ni kita tak minta lah. Kita minta yang tradisional ni yang tradisional betul-betul ada tulang belut. Jadi yang pelajar buat tak perlu tulang belut lah. Kita nak pelajar tahu saja. Okey. Kemudian baju kurung yang tradisional betul-betulnya dia ada jahitan tangan. Dia menggunakan jahitan tangan. Kelim papan tangan. Okey. Kelim papan tangan cikgu. Kelim papan tangan. Tengok betapa halusnya kelim papan tangan ini ya. Okey. Kelim papan tangan. Okey. Agak-agaklah baju ni masih ada lagi yang dibuat sekarang. Ada cikgu, tapi kalau orang kata nak buat dengan tangan tu susah nak dapat, betul cikgu? Sebab itulah kos upah untuk menjahit pakaian ini yang saya dapat ketahui, yang saya tahu terkini RM2,500. RM2,500 upah jahit sahaja? Ya, betul. Belum termasuk baju lagi? Belum. Sebab dia perlukan ketelitian menjahit menggunakan tangan. Memang kemas. Okey? Okey. Sekarang kita tengok yang berikutnya. Baju Melayu cekap musang. Macam yang Mohsin pakai tu. Macam yang saya pakai sekarang ni adalah cekap musang. Cekap musang. Okey, saya juga bawa satu. Ni baju kurung. Baju Melayu cekap musang. Baju Melayu. Dia ada negeri yang sebut baju kurung juga. Oh, ada? Ada. Sebab dia punya ciri-ciri dia sama saja, lebih kurang. Tetapi ini baju bila dah jadi baju lelaki, kita letak dia kocek untuk menyimpan barang, dan yang dinamakan cekap musang tu collarnya. Collar ni kalau yang Johor kita guna belah slip berlapik. Belah slip berlapik macam baju kurung sana jugalah. Itu pakaian yang sama, tetapi di Johor dia guna tengkuk yang sama dengan baju kurung. Pernah tengok kan? Pernah cikgu, saya ada sepasang juga. Ya. Itu ikut budaya negeri yang tu tempat. Okey. Okey, ni ciri-ciri yang ada pada dia ialah leher cekap musang. Ada kocek, satu kecil dan 2 lagi yang bersaiz sederhana. Yang ni kecil. Di sebalik samping tu lah. Dia di sebalik samping ni. Selalunya baju cekap musang ni dipakai bersama samping, songkok, dan seluar lah. Seluar ni jangan ada yang pakai dengan kain pelikat. Kalau dah dengan kain pelikat tu bukan tak boleh pakai samping lah, sebab dah ada kain pelikat je kan. Nanti nampak pelik je kan. Bukan sekadar pakaian harian ataupun perayaan, dia juga adalah pakaian upacara. Okey? Maksudnya upacara tu kita boleh pakai ke majlis-majlis rasmi misalnya. Di Malaysia kan kalau kita tengok pakaian upacara di istana ke berwarna hitam. Betul. Betul kan? Bersamping, berwarna hitam, bersongkok, memang komplit set tu, itu dikira pakaian upacara. Faham cikgu? Okey. Garis leher dikemas dengan collar cekap musang dan belah berpelaket yang ni. Kemudian lengan panjang, potongan lurus, ada pesak, ada kekek. Ni kekek. Sama juga dengan baju kurung sana tadi. Ni pesak. Pesak ni sampai bawah lah kan. Ni kekek. Kekek ni dia memudahkan pergerakan. Berada di bawah ketiak. Okey. Lubang butang dijahit di garis tengah hadapan. Dan seterusnya terdapat 2 kocek. Yang besar dan satu yang besar sederhana. Yang saya beritahu tadi lah. Okey. Seterusnya kita belajar tentang baju kebaya. Di sebelah saya ni ialah baju kebaya. Kebaya ni katanya berasal dari perkataan Arab habaya. Habaya tu maksud dia belah tengah. Okey, pakaian kebaya ni bukan saja dipakai oleh masyarakat Melayu, tetapi juga dia merupakan pakaian yang dipakai oleh masyarakat Cina peranakan. Cina peranakan di Melaka. Jadi kalau tak silap saya
Baba Nyonya cikgu ya? Ya betul, Baba Nyonya. Okey, pakaian ni tapi dia punya bentuk dia lain sikit lah kan. Okey. Yang ni ciri-ciri yang ada pada saya ke sini ya. Boleh cikgu. Okey, ciri-ciri yang ada pada pakaian ni, dia ada collar selendang, ni collar selendang. Okey, kemudian lengan padanan rata. Okey, ni lengan ni tak ada gelembung, dia rata saja. Kemudian dia ada lisu pemadan di hadapan dan di belakang. Okay. Dan dipakai bersama kain lipat batik. Kain lipat batik? Ya, kain lipat batik. Okey, skirt lipat batik. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, Cheongsam. Cheongsam saya tak bawa contoh. Tapi kita tengok kat sini disebut juga kipau. Kipau yang bermaksud pakaian panjang. Okey, pakaian ni dia one piece sahaja dari atas ke bawah. Okey, selalunya paras lutut atau bawah pada lutut lah. Kemudian dia juga Cheongsam juga dipakai untuk upacara tertentu. Contohnya tahun baru Cina, untuk perkahwinan. Okey. Kemudian Cheongsam ni dia pakaian sendat dan mempunyai collar mandarin. Collar mandarin tu macam itulah. Collar mandarin. Kemudian Cheongsam ni dia ada lengan selarai, berlapik di sisi badan, lisu pemadan, nak bagi nampak bentuk kan, ada lisu pemadan di hadapan dan belakang, dan menggunakan butang Cina. Sebab dia baju dari budaya Cina, jadi ada butang Cina. Butang Cina tu macam mana cikgu? Butang Cina kat sini, dia bentuk dia cantik. Butang Cina ni dia ada macam-macam bentuk lah. Okey, itu butang Cina. Okey, seterusnya kita tengok pakaian kita yang terakhir. Okey, suit Punjabi. Suit Punjabi ada sebelah musim tu. Ada di sebelah saya. Boleh tengok. Berwarna ungu cikgu. Okey. Kehadiran kaum India di tanah Melayu menyaksikan gaya pemakaian pakaian ala India. Okey. Selain sari juga adalah baju tradisi masyarakat India kan. Okey, suit Punjabi menjadi salah satu pakaian tradisi kaum India. Terdiri pada blaus panjang. Okey, kita tengok blaus panjang, dan blaus tu panjang sampai paras paha. Kemudian ada salwar kamis. Seluar ni dia seluar yang longgar. Selesa, dan seterusnya dipakai dengan selendang. Okey, selendang tu selendang panjang tu. Ini cikgu ya. Selendang ni dipanggil sebagai dupata. Dupata. Okey, ciri-ciri dia lapik berbentuk di leher. Di leher ni leher ni ikut si pemakai lah. Ada yang nak bentuk V ke, yang tu bentuk bulat. U, bentuk U. Okey, kemudian belah di kiri dan kanan untuk memudahkan pergerakan. Okey. Kemudian ada belah berzip di bahagian belakang untuk memudahkan pakaian dipakai dan ditanggalkan. Kemudian lengan pula di hujungnya lebih kecil. Okey, lengannya. Kemudian seluar longgar dan kelepek berkasing. Pinggangnya diletakkan kasing lah. Kasing ni getah. Supaya senanglah nak pakai dan nak tanggalkan di bahagian seluar tu. Okey. Nampaknya kita dah habis sejarah pakaian tradisional kita. Sekarang kita nak masuk ke soalan, boleh? Boleh, cikgu. Okey, murid-murid semua dah bersedia? Murid-murid semua dah bersedia? Okey. Kita nak uji fokus tak fokus tadi ni. Cikgu Sobara dah bagi penerangan tentang baju-baju tradisional. Lepas ni saya nak bagi soalan. Okey, sekarang ni saya tunjuk dulu soalan yang pertama. Okey? Okey, cikgu. Saya pun bersedia, cikgu. Ready? Okey. Okey. Soalan yang pertama. Panjang soalan ni. Saya bacakan, cikgu. Boleh? Boleh. Okey. Yang pertama, pakaian ini dipakai bukan sahaja dalam kalangan... Saya baca soalan dulu. Cikgu baca soalan dulu. Soalan belum ditanya. Silakan, cikgu. Pakaian tradisional di Malaysia mempunyai ciri tertentu yang mengekalkan identiti pakaian tersebut. Berdasarkan sejarah pakaian tradisional yang telah dipelajari, tulis nama pakaian tradisional yang sesuai. Okey, yang pertama. Nak baca? Yang pertama saya baca. Tak sabar-sabar cikgu nak jawab. Yang pertama, pakaian ini dipakai bukan sahaja dalam kalangan masyarakat Melayu, tetapi dipakai oleh wanita Cina peranakan di Melaka sejak dahulu lagi. Okey, kita tanya siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Macam biasa, angkat tangan.
Zuraida. Okey. Zuraida, Okey, yang pertama. apakah jawapannya? Jawapannya adalah kebaya. Kebaya. Kebaya, cikgu. Okey, yang kedua. Nak baca atau saya baca? Saya baca, cikgu. Okey. Okey, yang kedua. Siapa cepat, dia dapat. Okey. Terdiri daripada blaus panjang paras peha atau lutut, salwar kamis dan dupata ataupun dipanggil selendang. Apakah pakaian tradisional tersebut? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Jangan ngangal lama-lama. Kalau ada jawapan, angkat tangan. Okey, Zuraida nak jawab lagi. Okey, silakan Zuraida. Saya tak buka jawapan tadi. Sut Punjabi. Sut Punjabi, betul cikgu? Betul. Ya, Betul. betul. Dua soalan berjaya dijawab oleh Zuraida dengan betul. Yang lain kena cepat-cepat juga, bersemangat juga. Okeylah, yang seterusnya dikenali sebagai kipau yang bermaksud pakaian panjang. Pakaian sendat yang mempunyai collar Mandarin dan dihiasi dengan butang Cina. Kat situ banyak clue tu. Okey, siapa nak jawab? 1, 2, 3, angkat tangan. Zuraida lagi. Zuraida lagi. Yang lain lah, kita nak tanya yang lain lah. Zuraida ni kita tahu. Semangat, kita nak tanya yang lain. Kita nak tanya Iman lah, boleh Iman? Okey Iman, apakah jawapannya Iman? Jawapan dia Cheongsam. Cheongsam, cikgu. Betul. Betul. Jangan malu-malu Iman. Kalau ada jawapan, jawab. Okey cikgu. Okey. Kita pergi ke soalan seterusnya. Pakaian rasmi. Pakaian rasmi upacara, majlis, adat dan perayaan. Pakaian ini turut dilengkapi dengan samping dan songkok. Siapa nak jawab? Kita tanya, saya pilih boleh cikgu? Boleh. Seronok ni. Ada yang angkat tangan? Siapa angkat tangan? Izuna. Okey, Izuna, silakan. Baju Melayu cekak musang. Okey, betul. Baju Melayu cekak musang. Okey, tahniah Izuna. Dan soalan seterusnya, yang terakhir. Terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu sejak turun-temurun, garis leher dihiasi dengan jahitan tulang belut dan kelim papan tangan digunakan untuk menjahit pakaian ini. Apakah pakaian tradisional ini, murid-murid di rumah? Siapa nak jawab? Angkat tangan. B. Jian Yi. Apakah jawapan anda? Baju kurung pesak buluh. Baju kurung pesak buluh. Pesak buluh. Okey, betul. Okay. Tahniah semuanya. Ini maksudnya semua murid-murid kita fokus dengan penerangan Cikgu Sobariah tadi. Baik, Cikgu. Kita teruskan soalan. Boleh, Cikgu. Silakan. Okey, soalan yang kedua. Dah kita belajar tentang baju kurung. Kita nak tengok pola pula. Okey, sekarang ni di sebelah saya ni adalah raja pola baju kurung pesak buluh. Okey. Soalannya berbunyi, berdasarkan Raja 1, lengkapkan langkah mendrah pola baju kurung pesak buluh dengan menulis 1 hingga 8 pada ruangan jawapan. Ni di sini ada ruangan jawapan di sini. Jadi murid perlu mengambil jawapan di sini berdasarkan pernyataan langkah kerja dan isikan di ruangan jawapan yang telah disediakan. Okey, yang pertama saya nak tanya siapa nak jawab dulu? Ataupun cikgu nak pilih. Saya rasa Husna. Ya, Husna angkat tangan. Bagus Husna. Okey, yang pertama labuh baju. 1, 2. 1, 2. Okey, betul. 1, 2, cikgu. 1 hingga 2 adalah labuh baju. Betul. Ya, betul. Tahniah Husna. Okey, yang kedua Husna nak jawab sampai habis ke macam mana? Sampai habis kan? Okey, 1/2 bahu ataupun setengah bahu. Okey, setengah bahunya ialah 1/3 sama dengan 2/4. 1/3 ataupun 2/4. Okey, betul. Yang ni murid boleh jawab satu sahaja ataupun nak jawab dua-dua pun tak jadi masalah. Dia boleh jawab 1/3 ataupun boleh jawab 2 hingga 4. Mana-mana pun boleh. Okey. Seterusnya labuh lengan. Labuh lengan? 3. Ya. 3/5.
3 hingga 5. 3, 5. Okey, dan boleh juga dijawab dengan 7 hingga 6. Itu betul kan? Okey, itulah lengan. Dan yang seterusnya ialah 10 cm lebar pesak bawah. Ni lebar pesak bawah yang saya tunjuk tadilah, pesak tadi. Okey, lebar pesak tu 10 cm. Di manakah lebar pesak tersebut? 4, 8. 4 hingga 8. Betul. Okey. Tahniah. Semua betul ni cikgu. Mereka bijak-bijak belaka. Alhamdulillah. Okey. Okey, cikgu. Okey, seterusnya. Soalan ketiga. Soalan yang ketiga. Okey. Rajah 2 menunjukkan kocek tampal yang dijahit pada baju Melayu cekak musang. Musang, okey. Okey. Susun langkah menjahit kocek tampal tersebut. Okey. Ni kita kena sebut. Saya nak baca semua dululah. Sebab yang ni dia langkah ni kalau suruh dia orang jawab yang ni jadi nombor 4 tak boleh pula kan. Okey, faham. Jadi okey. Yang pertama, langkah kerja menjahit kocek. Temukan sebelah dalam kocek pada kedudukan kocek di sebelah luar pakaian. Nanti kamu kena atur tahu yang mana 1, 2, 3, 4. Semat dengan peniti. Okey, lipat dan tekan tepi kelepek ke sebelah dalam. SD tu sebelah dalam. Kamu faham kan? Semua pelajar faham. SL sebelah luar. SL sebelah luar. Okey, menjahit mesin di sekeliling kocek kecuali pada bahagian mulut kocek. Kalau kita nak jahit kocek, kita tinggallah bahagian mulut. Kalau Jangan kita jahit sekali, semua, tak ada tak lah jadi ruangan. kocek lah, cikgu. Tak jadi kocek. Jadi fungsi kocek tak ada. Tak ada. Okey, lipat dan tekan bahagian atas mulut kocek ke sebelah dalam. Jelujur dan jahit mesin. Okey, rasa-rasa yang pertama, langkah yang pertama yang mana? Siapa nak jawab dulu? Saya pilih lah boleh cikgu? Kita tunggu. Tengok Anis dah angkat tangan. Laju Anis. Okey. Okey Anis, silakan. 3. Yang pertama tu. Langkah yang pertama. Langkah yang pertama yang mana? Yang pertama. Lipat dan tekan tepi kelepek ke SG, jelujur pada tepi lipatan trim besi keling. Itu langkah yang pertama. Okey, langkah yang kedua. Anis? Lipat dan tekan bahagian atas mulut kocek ke SG, jelujur dan jahit mesin. Okey. Betul? Okey, langkah yang ketiga. Temukan SG kocek pada kedudukan kocek di SL pakaian, semat dengan peniti. Okey, langkah yang ketiga betul. Langkah keempat saya nak jawab cikgu. Boleh sebab dah ada dah. Okey, sekarang ni langkah yang keempat saya jawab tak apa ya? Boleh. Menjahit mesin di sekeliling kocek kecuali pada bahagian mulut kocek. Okey, Kalau itu kita langkah jahit yang keempat. tak jadi kocek lah. Maka jadilah kocek sebegitu seperti dalam rajah tersebut. Okey. Terima kasih Anis. Terima kasih. Okey, soalan yang keempat. Seterusnya. Okey, saya baca ke arahan dia cikgu. Berdasarkan rajah 3, labelkan 4 ciri yang terdapat pada pakaian ini. 1 jawapan telah diberikan. Okey. Ada 4 markah. Okey. Siapa nak jawab? Sila angkat tangan anda. Okey, tak apa, tak nak angkat, tak apa. Abang mesti kat sini. Bukan sahaja abang akan pilih. Kita nak pilih Siti Husna. Siti Husna, adakah anda bersedia? Ya, sedia. Itu yang kita mahukan. Baiklah, jawapan anda. Silakan. Okey. Kolam Mandarin. Kolam Mandarin. Yang pertama sekali Kolam Mandarin. Betul. Betul, Kolam Mandarin. Okey. Seterusnya. Lagi apa lagi yang nampak? Lengan selarai. Lengan selarai. Okey. Okey, saya tak nak buka. Nanti dah jawapan tu terkeluar. Ini lengan selarai. Okey. Nanti kita buka. Yang ketiga. Ada kawan-kawan nak bantu? Ada kawan-kawan yang lain nak bantu? Zuraida? Okey, Izuna. Izuna angkat tangan. Silakan Izuna. Butang Cina. Butang Cina, cikgu. Okey, betul. Butang Cina. Okey. Yang bawah tu belah. Belah. Okey, betul. Dan yang terakhir tadi, Jawapan. lengan selarai. Lengan Betul. selarai. Senarai.
Okey, semua betul. Terima kasih. Okey, cikgu. Semua murid-murid kita jawab soalan cikgu dengan betul. Apa kata kita bagi masa dekat mereka untuk kira markah, cikgu. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ni dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kita bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021. Hari ini bersama dengan Cikgu Sobariah, subjek rekaan dan jahitan pakaian. Tajuknya pakaian tradisional. Baik, Cikgu. Jom kita teruskan. Okey. Sebelum saya teruskan dengan soalan, kita akan ulang balik yang tadi. Okey. Saya nak cerita sikit tentang jenis fabrik yang digunakan untuk menjahit pakaian tradisional. Okey. Yang pertama sekali, pakaian boleh dijahit menggunakan kain kapas. Kain kapas ni dia selesa, jadi pengudaraan yang baik. Jadi sesuailah untuk menjahit pakaian tradisional sebab pakaian tradisional ni dipakai dalam masa yang lama. Kemudian kita boleh gunakan kain sutera, okey, kain krep, okey, kemudian kain yang selalu digunakan sekarang ni untuk industri pakaian apa semua, yang tu kita guna kain jenis fabrik polyester. Okey, fabrik polyester. Dan untuk upacara-upacara tertentu, kita boleh gunakan fabrik yang ditenun. Contohnya fabrik songket. Itu kain yang ditenun. Ikutlah jenis fabrik yang boleh digunakan. Dan juga asalkan pemakaiannya selesa. Betul lah. Saya baru nak cakap ikut keselesaan kepada si pemakai juga. Okey, cikgu. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang kelima. Kita sambung soalan yang kelima. Raja Empat menunjukkan sepasang kebaya tradisional. Okey. Berdasarkan Darjah 4, tandakan betul atau salah pada pernyataan ini. Kalau betul, kita tanda betul. Kalau salah, kita tanda pangkah. Okey. Siapa nak jawab dulu ke? Cikgu baca dulu. Cikgu. Kita baca dululah, cikgu. Cikgu baca dulu. Okey, pernyataan pakaian. Yang pertama, mempunyai kolor selendang. Nanti tengok antara 5 ni mana kolor selendang. Okey, terdapat belah di kiri dan kanan pakaian. Adakah pakaian ni ada belah? Kita tengok betul tak betul. Kemudian dipakai bersama skirt selisih lipat batik. Okey. Dan ikatan pinggang skirt berkasing. Maksudnya ikatan pinggang tu dia guna getah. Dia orang tahulah sebab itu maksudnya berkasing, cikgu. Berkasing tu bergetah lah. Dia orang tahu sebab benda ni memang dah dibuat di sekolah. Jadi dia orang tahulah macam mana. Ada kasing ke tak ada kasing. Okey, sekarang ni siapa nak jawab? Siapa yang nak jawab? Soalan contoh 5. Izuna nak jawab. Silakan, Izuna. Yang pertama, mempunyai kolor selendang, betul. Terdapat belah di kiri dan kanan pakaian, salah. Dipakai bersama skirt selisih lipat batik, betul. Ikatan pinggang skirt berkasing, salah. Okey, yang salah ni terdapat belah di kiri dan kanan pakaian, dia bukanlah baju kebaya tetapi suit Punjabi. Ada belah di kiri dan kanan pakaian. Ikatan pinggang skirt berkasing ni pun kita seluar berkasing pada suit Punjabi. Jadi pada pakaian kebaya ni tidak terdapat kasing dan tak terdapat belah di kiri dan kanan, tetapi belahnya di bahagian hadapan. Okey. 4 markah, cikgu, untuk Izuna. Okey, 4 markah. Okey, seterusnya soalan bahagian A yang terakhir untuk hari ini. Ni bahagian A ya, bahagian B belum masuk belum lagi. Okey. Kemasan dan hiasan pada pakaian tradisional akan menjadikan pakaian itu lebih cantik dan menarik. Di samping itu, pakaian tersebut juga akan mempunyai nilai yang lebih tinggi. Bila letak hiasan pada pakaian tu, dia punya value dia bertambah. Okey. Berdasarkan pernyataan di atas, senaraikan kemasan dan hiasan yang terdapat pada pakaian tradisional. Okey. Berdasarkan pernyataan ini. Ada 3 markah, cikgu. Yang ni, siapa nak jawab?
Siapa nak jawab? Iman angkat tangan. Iman. Laju Iman angkat tangan. Nak markah juga. Dah lama Iman tak jawab soalan ni. Kita tertinggal Iman. Silakan Iman. Satu, perongsang emas atau perak. Okey. Perongsang emas atau perak. Okey, boleh menggunakan perongsang emas atau perak. Betul. Dua, labuci atau manik. Labuci atau manik. Okey, boleh menggunakan labuci dan manik. Yang ketiga? Ketiga, tampan hias. Okey, tampal hias. Tampal hias juga boleh digunakan. Tampal hias. Iaitu 3 markah penuh. Okey, bagus. Okey, dah habis bahagian A. Sekarang cikgu nak masuk bahagian B terus boleh? Boleh. Kalau semua boleh, semua masih lagi bersemangat, tunjuk thumbs up. Tunjuk tangan anda. Dan juga senyum. Kalau abang dengan cikgu senyum tak nampak. Murid-murid kat rumah senyum nampak. Tak apa. Okey cikgu, semua masih lagi bersemangat cikgu. Okey, terima kasih. Sekarang ni kita teruskan bahagian soalan bahagian B. Soalan ni susah sikit. Soalan bila masuk bahagian B ni, soalan yang sedikit susah lah. Okey, yang pertama, soalan yang pertama. Rajah 5 menunjukkan sepasang suit Punjabi. Okey, sekarang tengok suit Punjabi ni. Rakan anda mempunyai bentuk badan rendah dan segi empat. Segi empat. Macam mana segi empat? Semua orang tahu kan segi empat? Boleh saya guna pen? Boleh, cikgu. Okey. Segi empat. Badan dia bentuk segi empat. Okey. Okey, itulah yang dinamakan segi empat. Jadi dia nak di sini berdasarkan rajah 5, jawab soalan yang diberikan. A. Lakar dan warnakan corak fabrik yang sesuai untuk bentuk tubuh rakan anda tersebut. Disuruh lukiskan corak fabrik sahaja. Nak matchingkan dengan pakaian dia supaya dia sesuai dengan badan dia. Sebab badan dia bentuk segi empat. Segi empat ni seperti yang kita tahu dia besar sikit lah kan segi empat ni. Okey, lurus. Badan dia lurus. Bahunya bidang sedikit. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, berikan 4 sebab kenapa memilih corak tersebut. Okey. Sekarang ni pada kertas helaian kertas jawapan akan diberikan lembaran ini. Lembaran ni lembaran yang lembaran jawapan ni, jadi murid perlu menjawab di atas lembaran jawapan ini. Okey, rajah ni diberikan dalam soalan nanti akan ada soalan yang berbentuk ni. Akan ada lembaran jawapan ini. Dan saya sebenarnya soalan ni saya dah bagi kat diorang untuk diorang sediakan sendiri di rumah. Sudah ada lah jawapannya masing-masing. Jawapan. Tapi saya pun tak tengok lagi jawapannya. Cikgu tak tengok lagi? Tak tengok lagi. Kecuali ada satu jawapan saja yang saya tengok. Ni ruangan jawapan. Sepatutnya dia ada kat sini kan. Saya nak tunjuk dulu atau diorang nak tunjuk dulu? Atau murid-murid nak tunjuk dulu? Kita nak tengok murid-murid dulu lah cikgu. Kita tengok jawapan dari murid dulu. Boleh tak angkatkan jawapan anda? Mana Abang Musa nak tengok? Nak bagi markah dia. Kita pula nak bagi markah cikgu. Cikgu nak bagi markah. Wah, masing-masing ada. Cantik. Macam-macam warna yang digunakan cikgu. Warna biru, warna ungu. Iman tak buat kerja sekolah ke ni? Iman mana? Lukisan? Ada Iman? Iman tengah cari cikgu. Tengah cari. Okey, tak apa. Kita tengok satu persatu. Ada. Warna merah jambu. Okey, kalau kita tengok segi bentuk badan segi empat yang pemilik pakaian tu, dia nak pakaian dia tu kita nak mengubah bentuk dia daripada segi empat tu, kita nak bagi nampak pinggang dia yang ramping, pinggang dia yang langsing. Jadi kita tengok salah satu jawapan. Jawapan ni milik B Janji. Tengok dia dah senyum, dia punya jawapan. Okey. Ini jawapan dari B Janji. Saya ambil yang dia hantar dalam grup tu, dia tanya, cikgu boleh tak macam ni? Terus saya ambil. Saya buat slide. Okey, saya masukkan dalam slide. Okey, ni pandangan hadapan dan pandangan belakang. Betul tak betul? Adakah kita nampak dia badan dia lebih kecil sikit sebab dia ada line kat depan tu? Sesuai lah kan? Okey, sekarang ni kena bahagian belakang dia pula. Okey, tengok depan dan belakang. Warna yang digunakan warna gelap. Warna biru tua ni kira warna gelap lah ya. Okey, sekarang ni semua ni dia layak dah dapat 6 markah. 6 markah? Untuk tu B Janji dah layak dapat 6 markah. Yang kawan-kawan yang lain tadi senyum lebar B Janji. Cikgu dapat 6 markah. Okey, yang kawan-kawan yang lain tadi
Ada yang kurang sikit sebab gunakan warna yang lebih cerah, tidak menggunakan ni. Okey, tak apa, tak ada masalah. Masih ada penilaian nanti. Kita belajar cikgu kan? Betul. Okey, sekarang ni B nak jawab kan? Sebab ni dah B punya. Okey, berikan sebab pemilihan tersebut. Ada 4 sebab yang B tulis ni. Okey, boleh? Silakan B. Pertama, menggunakan garis leher berbentuk U. Kedua, menggunakan corak kombinasi menegak dan melintang. 3, menggunakan fabrik sederhana tebal. 4, penggunaan warna gelap dan dalam rekaan. Okey, dah dapat 10/10 markah untuk B. 6 markah B dah ambil. 4 lagi markah B ambil juga. 10 markah untuk B. Okey, tahniah B. Okey, kita tengok kawan-kawan yang lain pula nanti. Soalan yang berikutnya pula. Bersedia yang lain? Okey, kita tengok yang lain pula. Yang ni semua boleh faham? Nanti Boleh faham semua? Kalau tak betul, kalau kamu melakar tu tak betul, kamu ada peluang lagi, jangan bimbang. Lepas ni kita buat ulang kaji lagi untuk SPM. SPM akan datang lambat lagi. Kira masih tahun ada masa lagi, 2021 dijawab pada tahun 2022. 22. Kita masih ada masa lagi. Okey, kita boleh buat pembetulan. Okey, soalan yang kedua. Rajah 7 adalah sehelai baju kurung pesak buluh yang telah siap dijahit. Warna macam warna baju B tadi cikgu. Okay. Warna macam warna baju saya pula kan. Okey. Soalannya, senaraikan 2 jenis fabrik yang sesuai untuk menjahit baju kurung pesak buluh. Sebelum ni tadi saya dah bagi tahu kan. Fabrik yang sesuai untuk menjahit pakaian tradisional. Betul. Okey. Baju kurung pesak buluh dipakai dengan kain sarung susun. Okey, sediakan pola sarung susun. Bila dia terus sediakan pola ni, soalan tu agak sukar. Okey. Pada ruangan jawapan yang disediakan. Okey. Yang seterusnya ialah senaraikan 2 perkara penting yang perlu dipatuhi semasa menyusun atur pola di atas kepingan fabrik. 3 soalan. 3 soalan, 2 markah, 6 markah, 2 markah. Jadi semuanya 10 markah. Siapa nak dapat 10 lagi markah? Kalau kita teruskan. Boleh cikgu, teruskan. Okey, teruskan. Senaraikan 2 jenis fabrik. Saya tak tahu siapa nak jawab soalan ni. Anis. Husna. Okey. Senaraikan 2 jenis fabrik Husna. Yang pertama sutera. Okey. Polister dan sutera. Okey, betul. Ya, betul. Okey, betul. 2 markah untuk Husna. Okey. Baju kurung pesak buluh, yang ni saya terlupa nak bagi homework. Bila saya terlupa bagi homework, jadi saya kena jawab lah. Okey, boleh cikgu. Okey. Baju kurung pesak buluh dipakai dengan kain sarung susun. Saya pakai kain sarung susun. Susunnya di sebelah kiri. Okey. Sediakan pola sarung susun pada ruangan jawapan yang disediakan. Okey, saya buka terus jawapan. Terlupa nak bagi homework yang ni. Tak apa, selamat. Murid-murid kan nasib baik. Selamat. Okey, ini polanya. Okey, ni pola sarung susun. Dari 0 ke 1 ni ialah dia tak minta terang tapi saya terangkan. Boleh cikgu. 0 hingga 1 ni ialah keliling pinggul. Kawasan yang paling besar sekali. Okey. 01 keliling pinggul. 1 hingga 2 ni ialah lebar lisu. Lebar lisu ni 10 cm, 10 cm, 10 cm. Jadi 3 lisu yang disediakan. Okey, jadi tanda pola yang kita perlu masukkan, yang mesti kita kena ada nama. Nama pola ni ialah sarung susun, digunting sebanyak 1 kepingan dan anak panah ni. Siapa tahu anak panah ni maksud apa? Siapa tahu apakah maksud anak panah? Anak panah ni apa? Ni tak ada dalam soalan. Ira lurus. Yes, betul. Ira lurus. Okey, ira lurus ni bila kita letak atas fabrik nanti mengikut ira. Okey, 6 markah. Cikgu dapat sebab cikgu jawab. Cikgu dapat sebab cikgu jawab. Okey. Okey, next ialah senaraikan 2 perkara penting yang perlu dipatuhi semasa menyusun atur pola di atas kepingan fabrik. Yang ni kita nak sebelum kita jahit, sebelum kita gunting, kita kena letak dulu
pola yang kita lukis tu di atas fabrik. Jadi apakah perkara penting semasa kita nak menyusun atau pola? Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Izuna lagi. Okey, Izuna. Silakan Izuna. Okey, Izuna. Yang pertama, bentangkan fabrik di atas permukaan yang rata. Okey, bentangkan fabrik di atas permukaan yang rata. Yang kedua, susun pola mengikut irau lurus yang selari dengan lurus fabrik. Dengan irau lurus fabrik. Okey, susun pola mengikut irau lurus yang selari dengan irau lurus fabrik. Tadilah yang tanda tu ialah tanda irau. Okey, 2 markah. Selain daripada jawapan ni, ada lagi banyak lagi jawapan lain. Perkara penting semasa menyusun fabrik. Jadi yang contohnya kita menyusun pola yang lebih besar terlebih dahulu. Kemudian pastikan semua kepingan pola diatur di atas fabrik sebelum menggunting. Nanti kita gunting-gunting tengok kenapa ada satu bahagian lagi tak tergunting. Jadi itu perkara penting tu. Kena buat dengan rapi lah, cikgu. Kena buat dengan rapi. Kemudian setelah kita letak pola tu, pastikan pola itu dipin. Letak pin dulu sebelum gunting. Sebab kalau kita tak pin, kita main gunting saja, tengok-tengok dah sengit. Okey, tak naklah sengit, cikgu. Baiklah, cikgu. Sebelum kita teruskan ke slide yang seterusnya, apa kata kita berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021. Hari ini bersama dengan Cikgu Sobariah. Cikgu, ada soalan lagi, cikgu? Kita ada soalan lagi untuk murid-murid kita di rumah, cikgu? Ya, ada lagi. Okey, jom, cikgu. Okey, kita teruskan ya. Terima Boleh. kasih. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ini. Raja Enam menunjukkan sepasang baju kebaya. Okey, ni kebaya ya. Kebaya, Raja kebaya. Enam. Cikgu, saya tolong bacakan soalan, cikgu. Boleh. Okey. Berdasarkan Raja Enam, jawab soalan-soalan berikut. Okey. A. Tuliskan nama skirt yang dipakai bersama kebaya tersebut. 2 markah. B. Tuliskan nama aksesori yang dipakai sebagai hiasan di baju kebaya. 2 markah juga. Dan soalan C. Terangkan langkah menjahit kebaya mengikut urutan proses yang betul. 6 markah. Okey. Nampak? Ni soalan ni markah dia besar sebab betul? urutan proses. Yang lain tu markah kecil-kecil. 2 markah, 2 markah. markah. 2 markah. Okey, sekarang ni siapa nak jawab soalan? Siapa nak jawab? Soalan terakhir ni. Tak ada soalan dah lepas ni. Kita nak kira markah. Siapa nak jawab soalan ini? Angkat tangan. Kalau senyum, semua senyum. Abang tak tahu nak pilih yang mana. Angkat tangan. Okey, kita pilih Iman. Iman. Sebab Iman dia senyum lebar sikit, kita pilih Iman. Silakan Iman. Iman? Okey. Okey, kawan-kawan yang ada lain nak masalah, bantu. cikgu, dengan mikrofon. Kita pilih pelajar lain, cikgu. Okey, kita pilih B, Jian Yi. Oh, ramai Izuna nak jawab. Mana satu ni? Okey, tak apa. Kita soalan-soalan. Kan ada 3 soalan. Ada 3 soalan. Kita Okey. pilih Izuna dululah. Untuk soalan yang pertama. B dah ready nak jawab. Oh, B. Okey, tak apa. B jawab dulu. Bagus. Semangat ini yang kita mahukan. Okay, betul. Selisih lipat balik. Batik. Balik. Belum habis lagi. Ulang balik jawapan tu. Selisih lipat batik. Okey, skirt selisih lipat batik. Bukan balik. Lambat bukan lagi nak balik. Sabar. Okey. Skirt selisih lipat batik. Aksesori yang dipakai. Siapa nak jawab tadi? Izuna. Izuna, silakan. Zuraida angkat tangan. Zuraida, silakan. Okey. Oh, dah akhir-akhir ni ramai pula yang aktif nak menjawab soalan, cikgu ya? Sebab nak balik katanya. Sebab nak balik. Okey, silakan. Okey, apakah aksesori yang dipakai sebagai hiasan di baju kebaya? Kerongsang atau dokoh. Kerongsang atau dokoh. Okey. Dokoh. Tu macam yang sebelah tu.
Ini cikgu. Ya, betul. Dia yang tengah-tengah ni. Oh, ini dokor. Ah. Okey, faham. Saya baru tahu cikgu, dokor. Ya. Teruskan cikgu. Okey, seterusnya. Allah, saya terbuka Alamak, jawapan. Tak soalan. apa. Bocor satu jawapan. Okey, Jawapan soalan. percuma. Terangkan langkah menjahit kebaya mengikut urutan proses yang betul. Yang Jawapan pertama dah yang ada pertama jawapan. telah pun dihadiahkan. Okay. Menjahit Okey, Iman dah angkat Okey. tangan. Iman. Tak sabar Iman nak jawab. Mencantum pola selendang dan membentuk garis tengah pola. Okey. Seterusnya? Menyediakan dan mencantumkan lengan pada kebaya. Okey. Menyediakan dan menjahit lapik belah. Menyedia dan menjahit lapik belah. Okey. Menjahit butang katuk pada lapik belah. Okey, butang katuk. Lapik belah. Okey. Dan terakhir sekali? Menjahit kelepek dengan jahitan silang pangkah. Menjahit kelepek dengan jahitan silang pangkah. Ya, betul semuanya. Okey, betul. 6 pula. 5 cikgu sebab tadi dah ada soalan. Tak apa, kita derma juga. 6 markah. 6 markah untuk juga. Iman. Okey. Dah sampai sini, soalan kita dah tamat. Okey, sekarang ni cikgu tambah sikit untuk hiasan. Okey, hiasan pakaian tradisional ni, kita tengok, okey, untuk hiasan pakaian tradisional, kita tengok pakaiannya. Allah Akbar. Tak apa cikgu, teruskan. Okey, antara hiasan yang boleh digunakan untuk diletakkan di pakaian tradisional, yang pertama sulaman. Sulaman ni kita boleh guna sulaman menggunakan tangan ataupun sulaman menggunakan mesin. Itu sulaman. Boleh. Macam contoh tu, itu sulaman menggunakan mesin jahit. Okey, seterusnya kita boleh bagi lagi, kita boleh letak hiasan seperti manik dan labuci. Selalunya eksklusif lah yang tu. Selalunya dijahit di bahagian lengan, leher. Itu kita jahit manik dan labuci. Ada yang dibuat daripada batu, ada yang daripada plastik. Bolehlah semua. Okey. Betul cikgu. Dan cikgu, yang paling penting sebenarnya mereka-mereka ni sebenarnya pewaris yang akan melangsungkan lagi kita punya pakaian tradisional cikgu, supaya murid-murid di luar akan rasa bangga untuk pakai pakaian tradisional. Baiklah cikgu Sobariah, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya dalam Sukses SPM 2021 selama 1 jam. Dan kepada murid-murid yang di rumah, terima kasih juga kerana bersemangat jawab soalan dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi, ingat jaga diri selalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM